Salam sejahtera. So hari ini kita akan belajar mengenai isometric. So sebelum kita mula, kita apa itu isometric? So isometric adalah lukisan yang menunjukkan rupa bentuk suatu objek dalam bentuk 3 dimensi. So dia nampak macam 3 dimensi, tapi actually dia bukan 3 dimensi. And then syarat dia dibina dengan ada 3 paksi lah. So kalau AutoCAD dia pun ada isometric, macam mana setting dia juga. So secara umum bila pelajar lihat, so dekat sebelah kiri, sebelah kanan dia ada sudut dia 30-30. So bila lukisan macam ni kita panggil dengan lukisan isometric. So dalam AutoCAD pun ada isometric. So setting dia senang aja. So untuk lukisan isometric, first kali pelajar kena tahu macam mana setting dulu. Okay, macam mana buat setting dulu. Kita padam. So setting dia dekat bawah ni snap. Okay, snap tu dia tak boleh snap normal, snap setting. Okay, lepas tu pelajar pergi sini. Normally kita lukis lukisan AutoCAD kita gunakan rectangular snap, tapi untuk buat lukisan isometric kita kena gunakan isometric snap. Okay, itu satu. Dan kita tekan OK, so dia akan muncul macam ni. So isometric dia terbagi kepada 3 view. So pelajar lihat ni, ini setting dia, 3 view dia. So kalau pelajar lukis sebelah kiri dia isoplane left, kalau lukis atas isoplane top, so lukis kanan isoplane right. So dia sentiasa tukar isoplane mengikut sebelah mana yang pelajar mau lukis. Okay, so kita ulang balik. First setting dia, pelajar mesti dekat setting sini, snap setting sini, pelajar cari isometric snap. Kalau pelajar tak on isometric snap ni, pelajar tidak akan dapat buat isometric lah. Selepas tu pelajar set dekat sini. So untuk hari ni saya ambil contoh yang paling senang dulu, ambil latihan yang paling senang dulu. Kita ambil exercise 15. Kita ambil yang ni, saya copy, Ctrl C, saya paste masuk dalam AutoCAD. Ok, so seperti biasa saya selalu test garisan dia. Saya onkan auto, saya test jarak dia 10. Ok, maksud dia lukisan ni besar sangat, saya scale down dia. Scale, mungkin saya letak base point sini dan letak 0.4. Ok, alright. So untuk ini pelajar kena tahu isoplane dia ada 3 isoplane ni. So one by one kita kena buat. So saya start dengan isoplane left dulu. So isoplane left digunakan untuk lukis lukisan sebelah left sini saja. Isoplane right pula digunakan untuk lukis sebelah sini. And then isoplane top digunakan lukis sebelah atas. So saya semula pastikan auto anda ada on lah. So, saya hanya dengan isoplane left, saya hanya boleh lukis yang left dulu. So masukkan 10, 10, 10, naik atas 10, ini 10, enter. Oh salah, you enter. Salah 10, enter. So saya tutup ini. Okay, so selepas tu saya terus pergi yang circle ni lah, ataupun nanti saya baru buat circle. Saya letakkan kotak dia dulu. So bila pelajar mau lukis sebelah kanan tu, pelajar mesti tukar isoplane tu pergi isoplane right. Kalau tak, pelajar tak boleh lukis garisan ke arah ini. Lepas ni kita sudah boleh lukis sebelah right pula. Masuk nilai 10, 10. Saya sambungkan dia. Last kali untuk top tu, untuk top tukar dia pergi isoplane top. Okay, masukkan nilai 10, enter, tunjukkan mark ni, sambung. Okay, okay, selepas kita akan lukis circle dia. Circle dia disebabkan sekarang sudah isoplane top, so saya terus lukis. So saya pergi electrical art, saya pergi ingat bawah itu iso circle, lepas tu specify center. Ok,
Okay, untuk ini saya kena lukis garisan rujukan untuk dia dulu. Saya ambil titik tengah garisan sebagai rujukan untuk garisan nantilah. Okay. So saya lukis gunakan isoplane top dulu. So dari circle art, iso circle, ambil tengah ini sebagai rujukan dia. Lepas tu yang midpoint ni sebagai pembesaran dia punya jarak dia. Lepas tu seperti biasa hari tu kita buat kosong enter, kosong enter. So dia punya art tu berpusing daripada kosong sudut hingga berakhir dengan kosong sudut juga. Okay. Lepas tu let's say ni sudah siap, saya padam. Let's say saya tak tukar isoplane, saya cuba buat sebelah kanan, tengok apa berlaku. Sengaja saya bagi contoh yang salah. Dari circle art, iso circle, saya cuba lukis ini. Saya dapat lukis bulatan, tapi dia punya angle dia tak betul. Dia berada dekat top. So, disebabkan tu dia tak boleh. So saya mesti tukar dia bagi right dulu. Lepas tu baru dia pergi right. Nampak? Okay, saya klik dulu, terus dekat tepi ni sebagai dia punya radius dia. Lepas tu saya masuk kosong enter, kosong enter. Okay. Sudah siap, ini padamkan dia. Okay. Selepas tu untuk ini sama juga, saya mesti tukar dia isoplane yang sebelah left. Kalau tak, saya tak boleh lakukan benda itu. So electrical art, iso circle. Lepas tu ambil midpoint sini. So end point ambil dekat midpoint garisan ini. Lepas tu angle dia, kita start daripada kosong angle, enter, kita habis dengan kosong angle. Okay. So hari tu saya bagi tahu ada pelajar tanya saya tentang angle tu. Saya ulang balik. Electrical art, iso circle, ada garisan tu point, ulang balik. Electrical art, iso circle, ambil titik tengah, ambil radius dia. Let's say start angle tu kita letak kosong enter. Lepas tu saya letak 180, tengok apa jadi. So dia akan jadi separuh saja. Separuh daripada kosong hingga 180 saja. So untuk mau lengkap kita mesti letak dari kosong sehingga kosong baru dia lengkap satu pusingan. Okay, ulang balik. Kita art, iso circle, ambil midpoint, ambil dia punya end point, lepas tu kosong daripada kosong angle, enter hingga kosong angle. Okay, so selesai sudah. Selepas selesai, padam. So senang saja untuk isometric. Pelajar kena ingat ada 3 views there. View atas dibuat nama isoplane top, view sebelah kiri isoplane left, ni isoplane right. Okay, so ini selesai. Okay, kita teruskan dengan soalan exercise seterusnya. Exercise seterusnya kita pergi pada exercise 16. So nanti minta exercise ini dengan saya akan bagi dengan pelajar. 19. Okay. Selepas tu saya test garisan yang inilah supaya nampak sama lah. Lipat-lipat. Okay. So saya punya garisan lebih besar dari 5 lebar itu dalam mungkin 2 kali ganda. So saya besarkan gambar saya 2 kali ganda. Pelajar mungkin tak perlu buat ini sebab saya perlu buat ini untuk mencantikkan saya punya video lah supaya pelajar nampak dengan jelas. So pembesaran dia 2 kali ganda. Okay, so dia lebih kurang besar. So pelajar senang tengok bila saya lukis di sebelah kiri. Saya bawah sikit. Okay. So untuk yang ini dulu, pelajar kena imagine di mana pelajar mau start dulu dan pelajar mesti tengok semua ukuran yang ada dibagikan. So untuk senang yang ini saya buat dulu gunakan isoplane left. Saya start dengan yang ini dulu. So saya akan buka isoplane left. So auto on, snap on. So left, ukuran dia bagi. Saya di bawah ni turun 50. Okay, pergi sini 15. Okay, lepas tu naik atas 20.
Dia pergi sini kena buat kiraan sikit, dia tak bagi tapi pelajar tahu juga dia adalah 25, 40 tolak dengan 5. So 15, so dia 25. Enter. Okey, ke bawah 20. Ke sini 15. Ikut saja ukuran dia. Naik atas 50. Okey, lepas tu saya lengkapkan dia. Lepas tu enter. Okey, ini dekat sangat, saya move-kan sikit, dia dekat sangat dengan siapa itu. Jadi kalau saya lukis tu dia akan kena, so saya pindahkan drawing ini ke sini sikit. Pindah sikit-sikit supaya tak mengganggu lah. Selepas tu pelajar boleh buat pula yang isoplane right, untuk buat yang inilah. So saya pergi pada isoplane right, saya sambung lagi. So buat yang atas dulu, senang. Okay, auto mesti on. So 110 enter. Turun bawah 15 enter. Okay, yang ini lukis dulu, biarkan. Nanti kita boleh trimkan dia. So yang ni sini, saya pergi sini, dibagi adalah 20. And then naik atas tidak tahu, tak kisah, kita buat saja persilangan dia. So confirm dia adalah antara persilangan itu. So saya akan trim, enter. Saya potong ini, saya potong ini. And then untuk ini, untuk garisan ini yang bawah tu pelajar tak perlu buat apa, pelajar copy saja. Dia panjang, lukis saja, bukan copy, lukis line panjang saja. Selepas tu trim saja. Okey, selepas itu mungkin saya boleh lukis garisan ini dulu. Kalau saya malas, saya lukis garisan ini. Okey, dia panjang pun tak kisah. Lepas tu lukis garisan ini. Okey, bila pelajar mau lukis sebelah atas tu, apa yang masalah ini tadi? Pelajar mesti tukar ke isoplane top. Okey, pergi top baru boleh ke sini. Okey, ada satu lagi yang shortcut tu, itu saya akan ajar kemudian lah. Ini kita tahu asas dia dulu, cukup. Okey, trim, enter. Tekan bayang buang. Selepas tu kita kena dapat lukis lukisan ni dulu. So untuk yang tu senang, saya buat garisan rujukan dulu di tengah sini. Okey, yang ini adalah, nampak ini 35, so saya akan buat offset 35. Okey, untuk pindahkan garisan ni sini. Okey, lepas saya gunakan dia sebagai garisan rujukan untuk bulatan ni. So bulatan ni kena guna electrical art, iso circle di tengah ni. Masukkan dibagi diameter, so saya tekan diameter 18. Okay. Lepas tu sama juga, kosong enter. Okay. Selepas tu saya cari yang garisan rujukan dia. So ini ukuran ni sangat penting lah. So sini pergi sini adalah 80. So kena buat satu offset untuk dapatkan garisan rujukan dia saja. Okay, offset dia 80. Okay, so sini ke sini. Okay, so di sini adalah titik bulatan yang akan naik, cone ya, bukan cone, yang silinder yang akan naik atas tu. So kita kena start di sini. Lepas tu kita tengok tinggi dia. So tinggi dia adalah 35. So kita kena buat satu line. Untuk yang ini kita kena mungkin saya tukar isoplane pergi right. So saya gunakan tu, saya lukis satu line naik atas, ikut yang ini 35. So saya naik ke atas 35. Okay, settle.
So bila ada rujukan tu saya boleh lukis saya punya silinder dah. So sekali saya lukis sama juga electrical art, iso circle. Saya start dari atas dulu. Start dari atas. Ini apa? Plan kita salah. Plan kita salah, kita tukar jenis top. Okay, plan betul. And then dibagi diameter adalah 16. So tukar diameter, letak 16. Enter. Okay. So untuk second tu lepas tu kosong enter. Untuk second tu electrical art, iso circle, titik tengah bulatan sama juga, cuma sekarang diameter dia berbeza. Diameter dia ni 46. So letak 46. Enter. So kosong enter. Okay. Selepas tu yang atas ni dengan bawah ni adalah size sama. So saya tak perlu lukis semua, saya copy saja. Copy, left click, right click. So saya pindah daripada sini pergi sini. Okay. Enter. Lepas tu saya padamlah apa garisan-garisan yang tak berguna, garisan rujukan tu boleh saya padam sudah. Alright. And then yang ni kita main sambungkan saja. So untuk sambung line atas ke bawah tu guna quadrant, sambung quadrant itu sama, line quadrant, quadrant. Lepas tu apa pelajar buat? Pelajar hanya trimkan mengikut ukuran tu. Okay. So kita tekan trim, enter. So dia akan buang yang sepatutnya yang tak nampak tu, belakang tu dia akan trimkan. So selesaikah lukisan kita. Okay, pelajar nampak dia tak sama sikit, tapi tak ada hal sebab ini kita ikut ukuran yang sebenar. So untuk cek tu pelajar boleh try guna align. So align, cek ukuran dia 110 betul. So and then align ni kita ambil sini, pergi ke midpoint ni. So silap satu line rujukan dulu, dari quadrant tak boleh. Okay. Dia nampak beza sikit tapi kita ikut ukuran dia. So, jawapan kita tidak salah. Okay. Itu saja untuk latihan ni. Pelajar mesti tengok mau start dari mana. Biasanya kita start dari left right, yang senang dululah. Yang last kali baru kita buat yang pisah ya. Yang selalunya perlu untuk lukisan bulatan ni perlu kita buat garisan untuk rujukan dia dulu. Saja boleh guna offset, guna kaedah yang ada lah. Okay. So itu saja soalan ni. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan terusnya exercise 17. Okay. Untuk exercise 17 ni sama juga, saya akan copy, saya akan paste dalam sini. Okay, kita test dulu garisan dia berapa panjang. Foto saya guna yang top. Okay, 130. Okay, lebih kurang sama. So saya boleh gunakan dia terus. Okay, so untuk yang ni mula-mula saya kecilkan sikit lah. Saya kecilkan sikit. Scale, base point 0.8. Okay, alright. Okay, mula-mula kita kena baca dulu berapa ukuran dia, dan kita kena imagine dulu. So untuk yang ini saya rasa saya start dengan tapak dia dulu. So kita tahu panjang dia 130. Lepas tu kita tahu lebar dia adalah 60. So kita buat itu dulu. Yang ini kita boleh guna circle.
circle ataupun kita boleh guna terus radius 30, yang bawah radius 30, yang dalam kita boleh guna terus dia. Lukis yang bawah dulu. So saya lukis top dulu. Di sini 130. Tu pelajar boleh guna square tu. Boleh guna square. Tak boleh guna square. Line terus 130. So 130. Enter. Lepas tu yang sini 60. Enter. So pergi belakang 130 lagi. Enter. Lepas tu baru patah balik. So yang ini tengok dulu ukurannya ada. So saya akan buat yang depan dulu lah, walaupun dia susah kita buat dulu. So apa yang ada, so yang sini kalau ambil center dia, kalau dia radius dia 30 60. So kita sini kita tahu dia kita offset dia 30 sebab dia bagi radius dia adalah ini saya sambung juga. Dan saya buat line daripada midpoint ke midpoint. So saya dapatlah yang titik tengah bulatan tu, disebabkan dia bagi radius dia adalah 30. So radius 30, hanya line sini ke sini 30. So saya buat dulu circle dulu. Circle electrical art, iso circle, ambil point ni sebagai titik tengah dia. Lepas tu pergi point ni, pergi ataupun masukkan radius dia 30. Enter. Sekejap cek ukuran dulu. Ada salah. So saya buat pergaisan dari sini. Ini 30. Lepas tu saya buat electrical art, iso circle, titik tengah pusingan, pergi per point ini. Enter. Kosong enter. And then kita buat pula circle yang dalam tu. Dia bagi radius adalah diameter adalah 22. Sama electrical art, iso circle di tengah dia. Lepas tu diameter dia 22, sama 22. Enter. Lepas tu start angle, kosong enter. End angle, kosong enter. Ini satu pusingan lah. So yang ini, and then saya boleh padamkan apa yang mengganggu tu. Lepas tu pelajar tahu tinggi ini adalah 20. So tinggi 20. So saya kena lukis line, satu line naik atas. So saya lukis, saya gunakan tukar isoplane pergi left. So saya naik atas, masuk nilai 20. Enter. So dekat mana 20? So bila dapat nilai 20, saya kopikan dua circle ni, and then saya paste dekat atas ni. Copy. Pilih objek dulu, left click, right click untuk confirmation. Lepas tu pilih dari mana dia mau pindah. Specify best point. So dari sini pindah pergi atas. Enter. So selepas tu buatlah sambungan dan trim. So untuk buat sambungan, dapat sini kuadran, enter. Dan yang ini tak perlu sebab dia nanti akan padam. Lepas tu saya trim lah apa yang tidak diperlukan, saya akan trim, enter. Saya akan buang ini yang tak guna kita buang. So yang ini sebenarnya dia tak nampak, kita tak payah lukis pun boleh itu. Ini
padam terus, ini padam terus sebab dia tak nampak jadi. Okey, apa yang tak nampak padam dulu. Padam, kita padam terus. Ini padam sebab dia tak nampak pun. Trim, enter. Ini padam. Ini pun padam. Okey. So, kita ambil note kita, cek dulu kita gaisan betul tak 20. Dari sini 20 lah. Walaupun lukisan ni nampak berbeza sebab yang ini dia bukan dilukiskan guna AutoCAD, lepas tu dia punya angle mungkin berbeza dengan AutoCAD. So next apa kita perlu buat, yang ni pun padam terus. Next kita perlu buat, kita tengok dulu belakang tu berapa ketinggian belakang tu. So diberi tinggi ini adalah 25, tinggi ini ada 20. So ini tambah ini, so tinggi belakang sekali adalah 45. So saya boleh lukis gaisan naik atas guna isoplan left, saya lukis 45, enter. Okey, selepas itu apa lagi saya ada? Okay, saya tukar isoplan pergi top. So saya guna 60. So saya lukis di sini 60, enter. Okey, lepas tu saya ni yang di sini lagi 60, enter. Patah balik 60, enter, dan patah balik. Okey, so yang ini kalau kita mau start dari mana, pada kita mau start tepi ini atau kita buat atas dulu. Okey, saya rasa kita buat yang start dari sini lah. Lepas buat sini baru kita buat yang belakang tu. So sini dibagi 15 dengan 13. So kita buat petak tu dulu. Okey, sini adalah 15, enter. So pergi sini 13, enter. So pergi sini, U, enter. 13, enter. Di sini patah balik di sini adalah 15, enter. Okey. So apa saya boleh buat, disebabkan dia ada 4 biji yang sama, saya main copy saja. Copy. Lepas tu saya enter. Copy. So, okay. Pindah daripada sini pergi ke sini. Okey. Ini gaisan tak guna, padam. Okey, selepas tu kalau gaisan bawah tu mengganggu, saya akan padamkan dia. Tidak membantu kita, dia akan mengelirukan kita pula. Okey, padamkan dia dulu. Lepas tu saya copy dua ini, copy lagi, pilih objek ini. So objek ini. So enter. So dari mana pindah ke mana? So dari sini. Salah pilih point. Okay, copy objek ini, tambah line ini, enter. So saya pindah daripada point ini pergi point ini. Okay, selesai. Seterusnya saya lukis dia ke bawah ini. So ke bawah ini pelajar tahu dia adalah 20. So, saya kena tukar isoplan. Isoplan dia kena tukar pergi left pula. Left. So saya lukis line ke bawah 20. Enter. So sini dia tulis dia 20. Okay. Selepas itu saya copy saja, copy gaisan ini, enter. Lepas tu tekan mode multiple. So saya pindah gaisan ini di sini
di sini, di sini, mana lagi dia? Oke, sini, sini, sini. Oke, pas itu saja. Oke, line ini adalah 20, tapi line yang masuk dalam tu macam dia tidak bagi. So 20, 25, 25, 20. Oke, ada masalah sedikit tadi sebab dia bagi 20 ni. 20 adalah sini sampai sini saja. Ini adalah 25. So yang ada yang bahagian dia tak bagi itu kita anggap dia 5 lah. So yang ini saya kena modify dia punya lukisan. So saya move kan ni, pindahkan dulu, enter, parking tepi dulu, off kan auto, saya parkingkan tepi dulu. So garisan ni ada salah tadi. Garisan ini pelajar nampak ini adalah 25. So atas ini adalah 20, tapi dia tidak bersambung. 20 tu sampai sini saja. So saya tambah 5 di sini. So 25 tambah 5 baru tambah 20. So sepatutnya line ini adalah on balik auto, line ini adalah 50 baru dia betul. Okey. So saya move balik tadi yang salah itu, enter, move ini pergi sini balik. So barulah dia betul sikit. Okey. So selepas tu saya buat yang ini. Ini adalah saya buat dia 25. Garisan ni sini ke sini 25, enter. Okey. Untuk garisan ni saya pun copy juga. Saya copy dia. Copy garisan ni, enter. Terus pilih base point. So ini saya boleh mod sebab saya mau copy banyak. Multiple. So saya daripada base point ni pindah pergi sini, pindah pergi sini, pindah pergi sini, mana lagi? Yang ini. Okey. So selepas tu saya buat yang belakang ni. Yang belakang ni main sambung saja line, tapi isoplane saya kena tukar. Saya kena tukar isoplane top. Line ni ke sini. Yang ni saya biar panjang saja, nanti saya potong. Okay. So ini di sini. Nanti kita trim yang tak berkenaan. Okay. So sini sambung ke sini. So kita ambil yang tepi juga. Ini. Okay. So dia ada benda yang sama, contohnya yang ini. So saya main copy sajalah. Kalau ada benda sama kita jangan lukis berulang. Sepatutnya saya lukis 2 biji, lepas tu saya paste tadi. Tapi tak apa, sudah terlepas, biarkan dia. Okay. So saya trimkan dia dulu. Saya trim belakang tu. Trim, enter. Biar dia cantik dulu dekat belakang tu. Saya tunjukkan pelajar macam mana boleh copy dah. Ini sudah tersilap, biarkan. Saya nak tunjukkan pelajar, jika pelajar tadi tidak itu, pelajar boleh copy lah. Ini buang, dia tak berkenaan, buang, trim, enter sekali. Lepas tu line, sambungkan dia, line, ini biar dia panjang, nanti trim dia, itu, okey. So trim apa yang tak berkenaan dulu, nanti kita baru buat yang curve tu. Okey, ini sudah selesai. So untuk bahagiannya ini, yang ini macam mana kita buat? So pelajar tengok dia ada bagi radius 10. So bila ada bagi radius 10, so selamat garisan ni kita jangan lukis pendek macam tu lah, takut dia nanti tak boleh. So pelajar lukis turun ke ini tak boleh turun lah, tukar isoplane, tukar yang left lah. Okay, turun bawah dia panjang dulu. Okay, enter. Ini pun sama, lukis turun bawah, panjang dulu. Lepas tu dia lukis satu garisan daripada kuadran ni. Rasa kita kena
kena lukis daripada sini naik tadi adalah 10, so 20. So saya lukis satu line naik 20, enter. Lepas tu saya kena sambungkan dia tangent, kena gunakan garisan tangent tu. Okay, so garisan ini pula saya kena dari sini pergi sini, tukar isoplane, tukar pergi top, sebab saya tahu sini sampai sini adalah 60, enter. 60, enter. Salah, 60, enter. So terus sambungkan dia di, biar panjang sikit lah, nanti trim. Okay, lepas tu trim, enter. Ini tak mau trim pun boleh, pelajar terus boleh buat fillet. Okay, fillet di modify lah. Pelajar letak radius dan pelajar masukkan radius 10, enter. Selepas radius dah set, pelajar klik kiri, klik kanan, jadi automatik ada curve tu. Okay, ulang balik command tadi, tekan spacebar saja, klik kiri, klik kanan, so dia automatik ada curve tu. Okay, selepas tu pelajar tekan trim, apa yang ada tu trimkan dia. Okay, apa yang tidak berkenaan pelajar trimkan dia. Okay, so dimension pelajar tak perlu buat, baik, tak perlu buat lah. So pelajar ingatlah, isometric ni bukan 3D lah. Kenapa saya cakap dia bukan 3D? So saya tukar, saya bagi you view berlainan, tengok dulu. Saya bagi isometric view yang betul. Tengok, nampak dia bukan 3D kalau dia bagi isometric view yang betul. Kalau pergi top, baru dia nampak macam isometric, nampak macam 3D, tapi sebenarnya dia bukan 3D.